Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 8. Muka surat 8 baris yang ke-14 daripada atas. Surat 8 baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka diambilnya mana dimulai olehnya oleh hamba tiba-tiba, yakni pada ketika berhajah kepada kekang akan nafsu dengan takwa. Tiba-tiba yakni pada ketika berhajah kepada kekang, kawal akan nafsu dengan takwa. Pada memutus akan dia ni aqabah ini, aqabatul awaik, dan minta tolong ia hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atas yang demikian itu, atas demikian memutuskan aqabah ini, menyelesaikan aqabatul awaik. Maka tatkala selesailah ia daripada memutus akan dia, daripada menyelesaikan akan dia akan aqabatul awaik, dan kembali ia hamba kepada qasad yang menuju mengerjakan ibadah, maka ditilik oleh hamba, maka tiba-tiba ada awarid ni yang melentang akan dia, akan hamba daripada mengerjakan ibadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimulai olehnya oleh hamba tiba-tiba, yakni pada ketika berhajah kepada kekang akan nafsu dengan takwa, pada memutus akan dia, pada menyelesaikan akan dia, mana akan dia aqabah ini, yakni aqabatul awaik, dan minta tolong ia hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atas yang demikian itu, atas demikian memutus akan dia, menyelesaikan aqabatul awarik. Yang mana pembicaraan sekarang adalah aqabah yang ketiga daripada 7 aqabah dalam kitab Minhajul Abidin, iaitu aqabatul awarik, perkara-perkara yang menegah daripada mengerjakan amal ibadah. Aqabah yang keempat dipanggil aqabatul awarik. Awarik ni yang melentang, yang mengganggu, kita panggil. Awaik ni yang menyekat daripada melakukan amal ibadah. Selesai perkara yang menyekat daripada melakukan amal ibadah, bolehlah mengerjakan amal ibadah. Kemudian awarid ni pula perkara yang melentang, yang mengganggu dalam kita mengerjakan amal ibadah. Selepas selesai dah memutuskan perkara-perkara yang menghalang daripada amal ibadah, tu awaik yang menghalang, awarid di hadapan yang melentang ataupun yang mengganggu di dalam mengerjakan amal ibadah.
yang mengganggu dalam mengerjakan amal ibadah ini, contohnya berkaitan dengan rezeki. Contohnya hati duduk mikir, duduk rungsing berkaitan dengan rezeki, makan minum kita lah. Maka kena hadapi dengan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ni pula diganggu dengan kebimbangan-kebimbangan perkara yang akan datang, yang di luar pengaturan, yang tak sapa ilmu kita. Perkara yang akan datang yang tak sapa ilmu kita. Macam mana ni anak ni jadi macam mana, hak ni anak ni jadi macam mana. Sekarang ke? Tidak. Di masa yang tak sampai ilmu kita, maka tu tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah. Tawakul serta buat asbab. Tafwid ni serah bulat-bulat kepada Allah, sebab benda yang akan datang yang tak sapa dengan ilmu kita, maka serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam sekarang lah, macam mana akan datang, macam mana akan datang. Hak ujian daripada Allah Ta'ala sekarang akan datang macam mana? Akan datang di luar ilmu kita. Jangan duduk ramai-ramai lah, jangan jadi macam Tok Nujum. Akan datang, akan begini, akan begini, akan begini. Nanti berbelah-belah vaksin akan dicocok, akan datang. Itu Tok Nujum. Benda yang tak sampai ilmu, kebimbangan di hati, kemungkinan-kemungkinan. Dan kita Mihash mengatakan tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tak sapa ilmu kita. Tok Nujum disapalah ilmu dia. Kamu tengok nanti apa yang saya kata. Kalau berlaku sungguh, hebat saya. Kalau tidak berlaku, saya kata tu bimbang, mujurlah tak berlaku. Ni punya Tok Nujum. Ni akan datang. Ilmu kita siapa ke dak? Dak siapa. Tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita pula ni, qada Allah, qada yang kadang-kadang hak manis, kadang-kadang hak pahit. Kena redha. Dalam ni kita sentiasa diuji dengan musibah bala, kena sabar. Itu semua nanti perkara yang melentang, yang mengganggu daripada amal ibadah. Itu awarid. Sekarang ni bicara bab awaik, perkara-perkara yang menyekat daripada melakukan amal ibadah. Ini bicara amal-amal ibadah yang sunat. Kalaulah tersekat daripada amal ibadah wajib, tak ada lah minhajul abidin, tak ada. Perjalanan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala ila jannati rabbil alamin, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Kalaulah kewajipan pun tersekat, tidak dikerjakan, hak tu tak ada minhajul abidin, tak ada masuk dalam pembicaraan. Sekarang ni kewajipan beres, tapi untuk menunaikan, mengerjakan suruhan-suruhan yang sunat. Yang mana suruhan sunat ni banyak. Ni yang menyekat. Akhirnya tinggal hak wajib saja. Hak wajib saja ni kita panggil tinggal nunggu je. Apa ni? Nunggu tau. Tinggal nunggu je. Gitu je. Orang apa duk nunggu ni? Mana? Tinggal asah je. Jadi sunat-sunatnya mana? Apa hikmah Allah Ta'ala mensyariahkan perkara sunat? Hikmahnya adalah perkara sunat ni lah yang akan menyempurnakan hak nunggu tadi tu, hak kewajipan tadi tu. Sebab kewajipan kitanya tak sempurna. Sembahyang tak sempurna, puasa tak sempurna. Ni hak kewajipan kita tak sempurna. Hak kewajipan yang mana ilmu beres. Pada ni ilmu selesai, barulah sembahyang puasa tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah sembahyang puasa tu sah. Tapi sah je lah.
Sebab ada akidah, ada ilmu fiqh, kemudian ada ilmu tasawuf. Semayang comel fiqh tu ikhlas hatinya. Faham tak ni? Tapi banyak kekurangan dalam contoh semayang puasa dengan akidah comel, dengan hukum fiqh comel, dengan hati ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kekurangan dalam semayang puasa kita. Semayang sunat, puasa sunat ni lah disyariahkan oleh Allah, hikmahnya untuk menyempurnakan hak kewajipan-kewajipan. Sempurna hak kewajipan-kewajipan ni, amat semayang sunat hak banyak lagi tu, puasa sunat hak banyak lagi tu akan mengangkatkan darjah seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal sunat yang pertama menyempurnakan kefarduan yang kita kerjakan yang disertakan dengan ilmu. Tapi banyak kekurangan, jadi amal sunat ni lah yang akan menyempurnakan. Kemudian amal sunat ni banyak. Semayang sunat ni banyak, puasa sunat ni banyak, sedekah jariyahnya banyak. Dengan mengaji Al-Quran, dengan berzikir. Jadi amal sunat ni banyak, menyempurnakan hak kewajipan beres. Amal-amal sunat ni lah yang mengangkat darjah kedudukan seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hak terhalang, awaik terhalang. Hak ni lah amal sunat yang nak menyempurnakan kefarduan, amal sunat yang mengangkatkan darjah seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terhalang dengan dunianya, terhalang dengan manusia, terhalang dengan syaitan, terhalang oleh nafsu. Hak nafsu lah hak nanti akan bicara paling panjang dalam kitab Minhajul Abidin ni. Pembicaraan nafsu lah hak paling panjang, yang mana hak nafsu ni dikekang, dikawal dengan takwa. Dikekang, dikawal dengan takwa. Yang mana bicara takwa ni pula dalam kitab Minhajul Abidin, takwa ada tiga pangkat takwa. Yang pertama, takwa daripada kesyirikan, terpelihara daripada menyekutukan Allah. Kemudian takwa terpelihara daripada bid'ah, pegangan terpesong. Dan takwa yang ketiga, takwa daripada maksiat furung agama, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin, atau hak peringkat-peringkatnya. Tapi takwa hak nombor satunya adalah takwa daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak pertama. Hak ni dalam kitab Minhajul Abidin. Dia kalau bicara dalam kitab lain, takwa ni dia letak 3 martabat juga. Takwa yang pertama samalah, at-taqwa ani syirki, sama, terpelihara daripada menyekutukan Allah. Faedah takwa ni selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyirikkan Allah, yakni syirik jali, kafir, atau kekal neraka selama-lamanya. Itu hak takwa yang pertama. Hak kita biasanya takwa yang pertengahan, pergi kepada mengerjakan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa yang biasa disebut oleh Tok Khotib hari Jumaat. Itu takwa yang pertengahan dia panggil. Takwa ni dengan bahawa mengerjakan sekalian kewajipan zahir dan batin, meninggalkan sekalian larangan zahir dan batin, maka selamat daripada neraka jahanam. Boleh pergi pada takwa hak tinggi. Takwa tinggi ni mengerjakan suruhan Allah, wajib sunat ni. Kemudian meninggalkan larangan Allah, bukan hak haram. Hak haram pasti dah. Hak makruh pun tinggal, hak khilaful aula pun tinggal. Perkara-perkara yang harus sekalipun yang tidak ada faedah akhirah ditinggalkan. Ni hak takwa hak atas sekali. Hak takwa atas sekali lah penentuan darjah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hak biasa dalam kitab lain lah.
dalam kitab Minhaj ni, takwa 3 juga. Tapi yang pertama, takwa daripada kesyirikan, syirik yang jali, hak kapi. Yang kedua, takwa daripada bid'ah, pegangan-pegangan yang tidak dihukumkan kafir tapi pegangan yang terpesong. Contoh pegangan Mu'tazilah yang tidak dihukumkan kafir. Yang ketiga barulah pergi kepada takwa memelihara diri daripada maksiat zahir dan juga maksiat batin. Yang mana dalam kitab Minhajul Abidin pergi kepada bicara taubah, sama juga bicara taubahnya 3 level juga. Mana? Yang pertama, taubah daripada kekufuran. Yang kedua, taubah daripada bid'ah i'tiqadiyah, pegangan-pegangan yang bid'ah yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi. Kemudian taubah yang ketiganya, taubah daripada segala maksiat zahir dan batin. Itu bicara taubah hak aqabah yang kedua. Ini hak dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi takwa hak 3 peringkat, panjang dibicara. Kemudian baru pergilah hak takwa berkaitan dengan hak daripada maksiat zahir, maksiat batin, panjang bicara berkaitan dengan pelihara mata. Ini takwa hak daripada maksiat hak zahir, pelihara telinga, pelihara lidah, pelihara lidah. Panjang bicara berkaitan dengan pelihara lidah. Ini takwa, pelihara daripada maksiat zahir. Kemudian yang keempatnya, pelihara hati daripada maksiat batin. Ini takwa dipanjang dan kita Minhaj ni. Lidah sekarang ni kok termasuk tangan lah. Tangan dalam FB WhatsApp lah tu tangan. Ada ni. Apabila ditanya akan Nabi SAW, siapakah orang Islam yang afdal? Nabi kata orang Islam yang afdal ni man salimal muslimuna min lisani wa yadih, mereka yang selamat oleh orang Islam daripada lidahnya dan tangannya. Ini muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Siapa orang Islam yang terbaik? Orang yang selamat orang Islam yang lain daripada lidahnya dan tangannya. Lidah dan tangan. Sekarang nyatalah lidah satu hadah, tangan satu hadah. Kalau tengok dalam FB tu, kalau adalah penceramah cerita hukum hakam yang tak jual nafsu dia, dia punya tulisan dia tu Dajjal Yahudi, gitu lah. Bayangkan Dajjal Yahudi. Kita maklum mengumpat tu haram ijma' ulama, wala yarta' ba'dukum ba'da. Tuhan kata jangan mengumpat. Mengumpat ni cerita keburukan yang sebenar. Setakat nak cerita dia banyak makan, dia banyak tidur, dia banyak macam ni. Dia mulut banyak, dia muka uduh, dia hidung kepek. Kalau kikir kau, Allah buat kata hidung kepek. Dia jadi mana kalau kata hidung kepek? Dah kepek sungguh. Kalau kata macam pun kepek juga. Nak kata hidung kepek pun tak boleh. Haram mengumpat. Hitang. Dah hitang. Memang hitang pun apa bendanya. Haram mengumpat. Pada ni. Hak tu pun haram dah. Ada ni. Setakat cerita kekurangan pada diri. Dah kuranglah hidung kepek itu. Jangan mengumpat, haram. Dan kebanyakan ulama mengatakan dosa besar mengumpat ni, bukan dosa kecil. Apa anda ni? Setakat tu haram. Itu hanya cerita bab diri, cerita bab kekurangan diri. Kalau cerita bab agama, sebab kita maklum kan dosa anak Adam ni ada lima lah. Yang pertama pada agama, yang kedua pada diri. Pada diri ni kita pukul orang. Yang ketiga pada harta, kita ambil harta orang. Yang keempat tadilah pada maruah dia lah. Siang dia kata hidup kepek lah, hitang lah. Yang keempat ni kehormatan. Tapi yang paling besarnya agama.
Bila tuduh Dajjal, itu agama. Hak tu paling besar sekali. Mengumpat ni hak sebenar. Tak sebenar tu tak pergi mengumpat lah pulaknya. Hak tu lagi besar daripada mengumpat lah. Ni cerita hak sebenar. Apa anda ni? Tak sudah tanyalah, kenapa tidak boleh kata seseorang orang Islam tu sebagai Dajjal? Tak boleh. Dajjal ni kafir. Kamu tuju kepada orang Islam. Kalau Dajjal ni kamu nak tuju kepada Israel laknatullah tu, nak kata Gajah Hima pun. Nak kata tu Yahudi laknatullah tu bapak Dajjal. Kata sebaku dua baku pun. Itu orang kafir. Ni kita kata ke orang Islam. Bukan orang Islam saja ni. Kata kepada alim ulama, ribu-ribu alim ulama akan menjadi pengikut Dajjal. Oh, sedap. Ni tak tahulah mari mana ni, ajaran mana ni. Sebab adalah yang tukang bawa seumpama tu. Jangan. Apa yang kita tulis masyar. Sekarang ni ada alim ulama ke apa ke mufti ke nanti akan jadi pengikut Dajjal belaka senang dia cerita. Macam tak ada hukum halal. Lepas tu di mana salahnya mengatakan orang Islam Dajjal? Mengumpat orang kecil-kecil pun haram dosa besar dah. Ni Dajjal ke Yahudi ke tu kafir. Syaitan tu kafir. Kena ingat baik. Nanda ni. Mudahnya. Guna. Tu hak lidah lah. Kata pun tangan. Barulah takwanya bicara bak hati. Hak zahir tadi nak jaga, hak hati sama telah lah. Di hati panjang lah kitab Minhaj ni. Hak berkaitan dengan bicara takwa pada hati. Daripada sifat-sifat kecelaan. Hak dalam kitab Minhajul Abidin. Dia panjang. Bicara bak nak kekang nafsu yang paling sukar dengan ketakwaan. Mana ni? Hak ni ketakwaan adalah amalan. Ilmu tu aqabah yang pertama. Jadi macam mana kita nak jaga mata, nak jaga dua telinga, nak pelihara lidah, nak pelihara hati. Ilmu aqabah yang pertama. Sekarang bicara bab takwa amalan kita. Ilmu memang ada. Nak pelihara mata daripada apa ilmunya ada. Amal ilmu orang ada belaka. Haram tengok perkara-perkara yang begiam. Tapi tengok juga amalnya tidak ada. Haram dengar umpatan, tapi suka dengar umpatan. Lidah haram mengumpat. Mengumpat pun haram dah. Memfitnah, memaki hamung, melaknatkan. Mudah-mudah aja. Laknat Allah atas sianu. Mudah aja. Didoakan laknat atas orang Islam. Mudah aja. Ada ni. Lepas tu kita maklum dah ilmu. Amal di mana amal? Tapi kalaulah nak pelihara mata, telinga, lidah, hati ni hak mana? Hak mana tak ada dah lah. Sebab hak ni aqabah yang ketiga. Aqabah telah awa'ik. Selepas selesai aqabah ilmu, aqabah yang pertama. Itu tetap dah pertama tu ilmu. Yang keduanya taubah. Ilmu tu kena mati molek. Sebab apa? Sebab takwa peringkat permulaan tu. Takwa daripada mensyirikkan Allah, hak kafir. Orang Islam memang orang Islam kita bicara. Tetapi berpegang dengan akidah yang kafir. Mensyirikkan Allah, syirik yang jali. Dia syirik jali ni ada yang terang. Syirik jali ni ada yang tersembunyi. Dia panggil syirik jali yang khafi. Syirik jali yang terang, sembah Tok Pekong lah. Itu syirik besar yang terang, sembah Tok Pekong. Ada syirik jali tapi khafi, tersembunyi. Syirik besar ni, kafir ni, tapi tersembunyi. Pegangan. Pegangan. Berpegang sesuatu berlaku secara semula jadi yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Berpegang. Itu syirik jali. Kafir, tapi khafi, tersembunyi. Pegangan masing-masing. Adapun keluar di mulut,
Orang berpegang dengan akidah sebenar pun menyandarkan kepada asbab. Orang yang pegang akidah yang syirik jali tadi pun menyandarkan pada asbab. Makna kod zahirnya sama, kod pegangan lain. Tak ada ni. Contohlah kita sebut hok kafir terang-terang tu. Ni cerita ni syirik jali yang khafi ni orang Islam. Hok kafir terang-terang. Orang kafir terang-terang dia cakap makan nasi kenyang. Kita orang Islam yang beriman, kita bercakap makan nasi kenyang. Sama je. Tapi itulah pegangan mereka. Adapun kita orang Islam beriman, itu hanya cakap asbab yang tidak salah. Pada ni. Jadi kalau seseorang orang Islam dia bercakap makan nasi kenyang, tapi kalau dia orang Islam beriman, pegangan tetap dah. Tapi kalau orang Islam yang syirik jali hak tersembunyi tadi, dia berpegang nasi itulah secara sendiri-sendiri, secara semula jadi mengenyangkan, yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Jadi kafirlah dia, syirik jali hak khafi yang tersembunyi. Cakapan zahirnya samalah. Cakap asbab lah ke? Orang Islam beriman pun cakap asbab juga. Jadi hak pegangan ilmu lah. Ilmu masing-masing. Contoh beginilah, bercakap sama sahaja. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Itulah percakapan yang wajib kita bercakap seumpama tu. Wajib kita bercakap seumpama tu. Haram kita menyandarkan perkara jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram kita menyandar perkara yang tak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bercakap perkara baik daripada Allah, perkara tak baik datang daripada diri kita sendiri. Tapi mereka yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah Jamaah itu hanya percakapan, pegangan rukun iman yang keenam lah, baik jahat qada qadar. Orang yang berpegang Mu'tazilah, hak dicakap tadi, yang tak baik datang daripada hamba tu, itulah pegangan mereka. Tengok, kod luar sama, pegangan tak sama. Luar samalah, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri hamba sendiri. Berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya percakapan, adab dengan Allah. Pegangan balik pada rukun iman yang keenam lah. Sekalian baik jahat adalah qada qadar. Adapun pegangan yang bid'ah Mu'tazilah, itu yang dia bercakap, itu yang dia pegang. Memang yang jahat, yang tidak baik, tidak ada qada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui sahaja seseorang akan memilih dan melakukan perkara tak baik. Jadi hak dalaman ni, hak pegangan, hak tu balik kepada ilmu. Tu balik kepada ilmu. Cakap kat luar sama saja. Dan memang kita wajib, contohnya memang kita wajib berpegang. Bukan cakap saja, kita wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Bukan cakap aja ni, kita wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi Ahlussunnah wal Jamaahnya, pilihan dan perbuatan hamba tetap datang daripada qada dan qadar Allah. Hak Mu'tazilahnya, pilihan dan perbuatan hamba mutlak hak hamba. Sebab Tuhan letak dah upaya, kudrah, tenaga di hamba. Kita berpegang memanglah wajib, bukan kata bercakap ni. Kita yang pilih, yang buat. Bukan kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi kita berpegang, ada pilihan dan perbuatan, tapi tetap di akidah kita, hakiki sebenar-benarnya, hak Tuhan belaka. Termasuk pilihan dan perbuatan hamba pun hak Tuhan, qada qadar belaka. Tapi yang Mu'tazilah, pegangan yang bid'ah ni, berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba, sebab Tuhan letak dah upaya, kudrah, tenaga di hamba. Dia gitu. Ni kena balik kepada ilmu molek lah. Sebab itu aqabah yang pertama. Ilmu tu aqabah yang pertama. Barulah pergi macam mana ni nak takwa. Takwa inilah yang mengekang, yang mengawal nafsu. Daripada empat yang menegah amal ibadah ni, dunia, manusia, syaitan, nafsu. Nafsu lah hak paling sukar.
Nafsu lah paling sukar, dipanjanglah bicara nafsu, nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Dibicara pula tingkatan nafsu. Dia ada bicara bab tingkatan nafsu pula. Yang mana nafsu ni diri kita nak hilangkan tak boleh, nak nak sunyikan daripada diri pun tak boleh, nak mengalah pun tak boleh. Kena kekang kawal dengan takwa. Takwa tu panjang. Takwa tu hak panjang. Dan kita minhaj bicara takwa hak paling panjang. Yang mana dengan takwa ni lah barulah maknanya seseorang hamba dapat mengerjakan ibadah. Seseorang hamba dapat mengawal dirinya daripada tidak melampaui akan haknya. Maka ada ketakwaan ni barulah digunakan nafsu ni pada perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila nafsu ni dapat dikekang dengan takwa, barulah ni dapat menegahkan nafsu daripada melakukan perkara yang kerosakan. Barulah boleh menjaga nafsu, menegah nafsu daripada melakukan perkara yang membinasakan. Sebab banyak kebinasaan memanglah mari daripada nafsu. Kebinasaan adalah mari daripada nafsu. Binasanya iblis mari dari nafsu, takabur dan hasad. Binasanya Qabil mari dari nafsu, dengki dan hasad dan bakhil. Itu nafsu belaka tu. Hak iblisnya kerana takabur dan hasad, dengki. Hak Qabilnya mari daripada hasad, dengki dan juga bakhil. Itu nafsu belaka tu. Hak kerosakan yang pertama di langit, kerosakan yang pertama di bumi, nafsu. Hak di langit tu kerana takabur dan hasad. Hak di bumi Qabil ni kerana hasad dan bakhil. Ada. Kebinasaan yang pertama adalah kebinasaan nafsu. Dia apabila selesai hak berkaitan dengan akabah yang keempat, manusia, dunia, syaitan dan nafsu, maka tak kala selesailah ia hamba daripada memutus akan dia akan akabatul awaik, dan kembali ia hamba kepada kosak mengerjakan ibadah. Maka ditiliknya telik hamba, maka tiba-tiba ada awarid. Mana awarid ni? Yang melentang akan dia daripada mengerjakan ibadah. Yang melentang, yang mengganggu. Awaik yang menyekat. Awarid yang keempat ni adalah melentang, mengganggu daripada mengerjakan ibadah. Maka membimbang akan dia, akan hamba daripada berhadap di atas maksud mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditahan daripada menyelesaikan yang bagian demikian itu bagi mengerjakan yang sayugianya. Jadi yang perkara yang melintang tadilah, hak ni yang akan menahankan seseorang daripada nak mengerjakan ibadah dengan sayugi, dengan sempurna ibadah. Kenapa? Duk bimbang bab rezeki, duk bimbang bab ni macam mana anak cucu duk jauh ni, macam mana tak ada dalam ilmu kita. Yang kita duk bimbang anak cucu hak ni hak comel loteng dia. Hak kita lega rasa harap, hak ni hak kadang-kadang buat perangai. Ni di luar daripada ilmu kita. Yang kita duk using ni, hati duk mikir ni macam mana ni, hak ni. Senang okey je dia. Hak ni okey, hak ni kita harap ni, yang kita harap. Kucalanan. Hak tu macam mana hidup dia tu, cukup dak makan minum dia tu, duduk di KL tu. Senang lenang dia. Cukup makan. Hak ni kita dah using sebab dia pendapatan tinggi. Tak berapa lama likut. Pendapatan dia tinggi, rumah tangga kucalana. Contoh. Benda ni. Jadi yang kita dah using tu tak ada faedah sebab di luar ilmu kita. Apa panggil? Perkara yang akan melentang, mengganggu kita dalam mengerjakan amal ibadah. Maka menilik hamba, maka tiba-tiba 4 perkara yang menjadi awarid yang melentang ke atas ibadah. Pertama, rezeki. Yang kedua, di bawah tu khatir, daripada tiap-tiap sesuatu yang ditakuti akan dia. Ni hak perkara yang akan datang. Yang ketiganya, kesakitan dan balak.
daripada Allah Subhanahu wa taala tu kena redha. Yang keempatnya qada Allah Subhanahu wa taala. Qada ada qada yang pahit. Itu kena hadapi dengan sabar. Empat perkara yang melentang kita daripada mengerjakan amal ibadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.